Halo, selamat petang. Ada orang sudah live tak? Ada orang online tak? Selamat petang. Okey, dah sampai pukul 3. Adakah anda sekarang masih tengah high tea ke? Tengah minum ke? Tengah makan kuih ke kan? Okey, selamat petang semua. Selamat sejahtera teman-teman. So, nama saya Jeb Tan. Okey, saya RCCA dari BE International. So, kebelakangan ini kan, kita sentiasa dengar tentang banyak orang risau tentang kerja, okey, dan juga sebab pandemik ini. Okey, banyak bisnes terpaksa tutup dan of course hidup semakin terdesak kan. So, okey, sebenarnya so inilah keadaan sekarang, tapi kita juga kena stay safe, stay positif dan juga carilah bagi inisiatif pergi cari plan B, betul tak? So, hari ini, topik kita hari ini sebenarnya zaman sekarang banyak profesional, okay? Banyak orang yang buat bisnes dan juga sama ada dalam corporate, okay? Ataupun self-employed. Sebenarnya sekarang ada satu new terms. Banyak orang punya name card sebenarnya ada banyak slash. Apa maksud slash? Slash maksudnya dia seorang engineer, slash seorang mungkin cafeteria, slash seorang tuition teacher, slash seorang entrepreneur dekat online, betul tak? So, sekarang banyak orang kena cari peluang yang banyak untuk menampung dan juga untuk mencari peluang dalam masa yang terdesak ini. Okay? So, hari ini banyak orang ada plan B. Okay? Mahupun plan B yang dalam profesional dia ataupun plan B yang mungkin out of dia punya profesional. Mungkin plan B yang langsung tak ada kaitan dengan apa yang dia kerja, apa yang dia belajar. Betul tak? So, petang ini, Jed ada satu temu ramah, satu wawancara dengan seorang insan. Okay? Dulu dia seorang pensyarah jururawat. Okay? Seorang jururawat juga. So, tapi hari ini dia juga ada plan B. Dan beliau telah plan B beliau bukan saja satu income saku sampingan. Tadi saya dengar teacher you kata pocket money ataupun part-time income. Tapi plan B ini telah menjadikan beliau ada satu kejayaan yang bukan saja di tempatan tapi di antara bangsa. Okay? So sekarang saya akan ajak dia masuk untuk temu ramah dan juga wawancara ini. Okey, so siapa ya? Saya tengok ya. Invite. Kenapa saya tak dapat invite? Kejap ya. Saya kena tanya pertolongan. Invite kat mana? Invite, okay. Invite. Ini kan? Invite guest. Guest saya dekat mana ya? Saya sudah send Sudah send, tapi beliau belum masuk. Saya punya special guest. Tak nampak dia punya Kenapa tak nampak ya? Kena request lagi ya. Sekali lagi saya request. Miss So Ek Leng. Miss So Ek Leng.
Sudah invite wah, Miss So. Adakah dia accept? Puan So. Puan So. Tadi saya sepatutnya guna Zoom. Tapi Zoom line hari ini ada problem sikit. Ada tak? Invite. Okey, biasa orang penting kita kena tunggu-tunggulah. Miss So. Ai, yes. Accept. Okey, sekarang tengah adding. Jangan pergi mana-mana dulu ya. Kita dengar temu ramai ini, wawancara ini. So mungkin anda boleh dapat kunci ya untuk bagaimana untuk cari plan B anda. No answer. Approve. Adding. Semua orang tengah tunggu-tunggu ya. Tak apa. Ramai sudah online. Sabar dulu. Hai. Miss So. Yeah. Miss So, you sengaja punya. Betul? Bukan. Rupanya kita tak boleh rotate portrait untuk accept. Jadi itu Portrait tu tegak kan? portrait saya buat Landscape baru. data. Lepas tu sekarang saya buat straight baru dia terima saya. Okay. I'm sorry, bagus, nama bagus. saya So Ikling. Yes, welcome saya special guest So Ikling. Thank you my mentor RCCA Jet dan Xiaomei. Uruskan untuk menjayakan live ini. Ya, nama saya Okay, Ikling. setiap kali kita tengok Ikling dia penuh dengan gairah, penuh dengan energi ya. Ikling, boleh introduce sendiri anda, memperkenalkan sendiri anda. Apakah latar belakang anda? Nama saya Ikling. Saya ibu kepada 2 orang anak. Dulu saya bekerja sebagai jururawat. Lepas tu saya upgrade diri saya menjadi pensyarah kejururawatan. Last profession saya sebelum join MLM, saya adalah pensyarah kejururawatan. Tapi selepas pensyarah kejururawatan, saya sudah full time di MLM, sekarang di BE International. My mentor is Jet and Xiaomei. Saya nak tanya Ikling berapa lama kamu jadi dalam bidang kejururawatan Bidang kejururawatan saya join first year diploma of nursing in 2000, year 2000. 2000, okay. 12 tahun kemudian baru saya resign. So in the process 12 tahun dalam kejururawatan Ini memang minat ke apa ya? Kenapa kamu pilih kejururawatan? Sebenarnya nak kata minat tu dia datang automatik sebab saya melihat ibu saya juga seorang jururawat. Saya dibesarkan, zaman kanak-kanak saya dibesarkan di kuartus klinik kesihatan. Jadi sekeliling saya semuanya jururawat. Lepas tu saya berkawan pun kawan-kawan saya anak kepada jururawat. Jadi sangat automatik saya hanya ada idea jururawat kerjanya macam mak saya buatlah. So dengan automatik saya akan request, saya rasa mungkin paling senang saya join jururawat lah. Banyak orang macam ni ikut saja apa yang mereka nampak ibu bapa buat Ya sebab sebab ibu saya pun jururawat kan. Lepas tu membesarkan anak-anak pun dengan berjayanya. Kita seronok, kita happy. So saya fikir, saya jadi jururawat senang, tiru-tiru emak saja. Pakai uniform pun sama. Baguslah. So far kita bergaul dengan Ikling memang tahu dia minat dalam menolong orang kan. So memanglah ada ciri-ciri darah dalam dia sudah macam seorang jururawat So ada apa yang boleh Ikling share dengan kita masa anda sebagai seorang jururawat? Apakah paling
kepuasan anda ataupun yang apakah special kisah-kisah yang boleh berkongsi dengan kita? Banyak lah Cik, saya rasa kalau dalam live ni panjang sangat kalau saya cerita semua. Tapi yang paling Ya. saya ingat adalah bila saya jadi anak sulung, saya join jururawat, saya rasa macam mengurangkan beban ibu bapa sebab kursus ke jururawatan free. So once Oh, ya. saya sudah habis tamat belajar, saya cepat jump pergi diploma in nursing kan. Masa sepanjang 3 tahun pembelajaran dan latihan itu kita dapat allowance dan kita ada tempat tinggal yang percuma, uniform yang percuma. So saya rasa masa tu saya sudah buat something yang keputusan yang betul untuk keluar cepat-cepat daripada ibu bapa punya Tak perlu tanggungan. bebankan ibu bapa lah. Ya, saya rasa sangat happy. Lepas tu ibu bapa saya pun dia tenang sebab anak dia berada di dalam College of Nursing yang bagus di Pulau Pinang. Kan? Oh. Kami dijaga dengan baik, diberi semua meal adalah free. Main meal adalah free. Ada tea break lagi. So masa belajar sambil praktikal. Kursus kejuruteraan memang macam tu. Tahun pertama kursus tu sambil memang- belajar, sambil sebab tu kita dapat allowance. Setiap bulan kita dibayar juga. Oh, masa belajar dan ada allowance. Masa belajar ada allowance lah. Ya. Masa zaman saya tu, masa zaman saya kira banyak. Tahun 2550 tu banyak sangat dah. Sampai ada duit lebih lagi untuk kirim kat mak, beli barang untuk adik-adik. Boleh balik kampung pun beli tiket bas sendiri. So saya rasa impact itu impression yang paling saya ingat lah. Lepas tu sebab saya pun anak kepada jururawat. Masa kerja? Kan? Masa kerja? Masa kerja pun seronok lah sebab mak akan bagi tahu. Okay, your direction is you cepat-cepat ambil degree, ambil teaching methodology, nanti you boleh upgrade. So dia dah tanamkan impian tu sebab dia sendiri, mak saya sendiri seorang jururawat, dia tahu pathway untuk berjaya tu apa yang kita perlu buat. So saya ada guidance yang clear. Tapi itu mindset lah bagi orang public lah. Jururawat satu kerja yang bukan senang, kena jaga orang sakit kan, kena macam satu hari kena duduk dalam environment yang orang sakit. Memang satu kerja yang mulia tapi bukan kerja yang senang. Apakah sebenarnya dalam passion anda ya? Masa tu orang bagi tahu macam tu kan. Tapi bila saya masuk College of Nursing, lepas tu saya jadi jururawat, sepanjang saya kerja, saya tak ada satu hari pun yang tak gembira. So semua kawan-kawan pun tahu. Kenapa? Sebab kita tak pernah kerja seorang. Jadi jururawat sepanjang hari adalah dalam team. Tidak pernah kita ditinggalkan seorang. Setiap shift tu kita ada 7-8 orang, bukan among jururawat saja. Kita ada assistant, dalam satu ward kita besar. ada doktor, kita ada technician, kita ada juru x-ray, kita ada lab technician, kita berkawan ramai interaksi dengan orang tu setiap hari berlaku. Lepas tu ada patient, ada nutritionist, ada dietitian. Mana ada seorang je kerja sebagai jururawat. So kalau susah sekalipun, contohnya ada pesakit yang datang dalam keadaan paling teruk sekalipun kita sangat busy, pun ada tim yang bersama. So masa tu saya rasa kerja yang paling bahagia untuk orang perempuan memulakan kerjaya. Sekarang lelaki pun dah jadi jururawat kan. So sebenarnya adalah jururawat lah. Dia belajar teamwork kan. Saya rasa macam best lah kerja jururawat ni, tak pernah seorang. Itu environment kan, tapi kena cuci luka, kena jaga pesakit. Tambah-tambah lagi kalau ada pesakit yang lebih parah sikit. So kan sentiasa macam tiap-tiap hari kena berkemuka dengan orang yang sakit teruk, mungkin kena bila-bila masa dia akan meninggal. Ya. Sebab itu kita ada kursus kejuruteraan untuk 3 tahun. So dari awal basic kita sudah belajar, kita ada belajar psychological, kita belajar preparation for dying, ataupun untuk transform orang daripada yang tak sihat jadi sihat. Kita belajar untuk beri pendidikan kesihatan, kita ada ilmu nutrition,
ilmu bagi luka sembuh dengan cepat, cara cuci luka, cara orang yang tak cukup makanan, kita tahu bagaimana masukkan tiub untuk bagi dia makanan melalui tiub. So semuanya kerja nampak sahaja susah, tapi prosedur sudah listed step by step what nurses should do. Lepas tu kita ada doktor, yang anytime ready, telefon boleh call anytime. Memang kerja yang Tapi sangat mulia ya. Prosedur sangat teratur. Jadi kalau kita well prepared, actually tidak ada kerja yang susah. Sama ada kita ataupun tak buat sahaja. Habis, okey, so, lepas cakap tentang kita belajar dari awal. Ya. Habis tentang lepas cakap tentang passion ni ya. So saya rasa nak tahulah, interest lah, macam mana kamu berkenalan pula dengan kejayaan hari ini BE International? Oh, ini pun sebab pelaburan mindset saya yang betul dari dulu, iaitu kesihatan sangat penting je. Pilih brand apa pun, termasuk brand skincare pun kita sangat alert. Ada sesetengah skincare yang kita mesti pilih. Tak mahu ingredient yang boleh mengeringkan kulit, buat kulit sensitif. Lepas tu saya pentingkan vitamin, pentingkan suplemen, makanan tambahan. Sebab kita dulu jadi jururawat sangat letih je, letih. Lepas tu kalau pesakit ada penyakit berjangkit atau penyakit yang boleh berjangkit kepada kita, walaupun kita pakai perlindungan kan, kadang-kadang dia punya jangkitan terlalu strong, kita pun ada juga rasa macam lemah. Jadi kita kena kuatkan body punya antibody sendiri ya. Betul. So, masa tu kita dah diajar masa kursus lagi, dia kata kalau kita depress tak cukup happy kan, kita sedih, immune system pun drop, kita tak ada resistant untuk melawan penyakit, melawan jangkitan. Jadi dari dulu kita memang make sure, saya mesti selain daripada keep myself happy, tak depress, saya ambil suplemen, saya cari skincare yang baik, saya suka bergaul dengan orang, berkawan. Lepas tu dengan patient especially saya suka bercakap dengan mereka sebab mereka datang dengan pelbagai latar belakang. Sekali dengan ahli-ahli keluarga. Sebab produk dan you berkenalan dengan BE. Iya, sebab saya cari produk. Saya dari dulu produk macam-macam je. Dan special pada saya adalah saya percaya produk MLM adalah yang paling dipercayai. Sebab biasanya banyak orang kata MLM, produk MLM ni kena markup banyak-banyak, berapa kali ganda, ratus ganda. Kalau beli yang murah pun ada je, tapi murah punya kualiti dia murah lah. Kita dah lah terdedah. Saya dah lah terdedah dengan pelbagai penyakit kan. Kalau dalam hospital ke ataupun teman pelatih-pelatih jururawat pergi ke hospital, saya memang terdedah dengan pelbagai infection. Tapi saya takkan pilih yang suplemen murah-murah dah. Dalam MLM, dia punya produk kebanyakannya dipilih adalah sudah ada clinical proven. Memang sangat power, baru boleh lasting orang ramai beli, nampak testimoni. So saya sangat percaya kepada produk MLM. Sebab ini orang yang bijak, ini orang yang bijak macam mana memilih produk yang berkualiti. Ya, sebab information pun cukup. Saya pun ada pergi tengok. Saya ada pergi tengok produk lain. So habis you kenal dengan BE, guna BE produk. Then kenapa you pilih BE sebagai plan B ya anda pada awalnya? Yelah, sebab kita dah kenal banyak produk kan. Tapi nampak kamu sudah passion sangat dalam kerja full time anda kan. Dan juga belajar lama-lama, tahun-tahun, puluh tahun pun dalam jururawat kan. Kenapa pilih satu plan B pula di BE? Apa yang mencetus? You tahu kan, masa kita jadi jururawat, masa kita jadi pensyarah kejururawatan kan, dalam office tu nak beli meruku ada meruku, nak beli lipstick ada orang jual lipstick, nak beli periuk baru ada orang jual periuk baru. So semua orang buat part time. Nak beli brand Tupperware ada, nak beli semua benda, nak beli subang
ada orang jual subang. So sebenarnya duit ni kan tidak Sangat biasa lah. biasa mencari income yang lebih untuk upgrade lifestyle, untuk cari wang saku lebih untuk anak-anak, keluarga, nak bagi keluarga yang lebih baik punya kehidupan kan. Saya tengok masa saya jadi jururawat pun ada banyak orang kerja part time, masa saya jadi pensyarah pun banyak orang buat part time. So memang bagi saya mencari wang lebih tu benda biasa. Jadi masa join BE tu kan Jack dengan Xiaomi datang explain kepada saya marketing plan BE International. Lepas tu kebetulan saya kan sudah beli skincare satu set dengan Xiaomi. Saya join IBO, saya buat payment. Lepas tu saya guna, saya rasa berkesannya. Lepas Jack cerita marketing plan lagilah menimbulkan minat. Kenapa saya tak pilih buat part time macam ni? Tapi masa tu fikir part time tu sebab apa? Saya nak jaga anak. Saya nak jaga anak lagi. So masa tu fikir part time dulu. Tapi bila dah dapat income pertama di BE, switch dah. Otak saya dah switch dah. Tak payah buat part time lah. Terus full time. Sampai jaga anak pun full swing dalam BE. Tapi dalam masa menjadi pensyarah dan juga jururawat, happy dan juga itu kerja yang anda sangat suka. Ada tak apa yang kamu rasa perlu cari peluang plan B? Sebab banyak orang dia ya kan? Ya, saya tak tunggu terdesak untuk cari plan B. Sambil-sambil kita kerja tu kita ikut culture orang lain mencari sumber kewangan yang menambahkan sumber kewangan. Macam saya fikir sepanjang saya bekerja, duit yang saya dapat saya tanggung sambung belajar punya kos tu sangat tinggi. So susah untuk saya dapat simpanan 10,000 pun susah je. Kalau sampai 10,000 sekejap sahaja, nanti adalah printer rosak, kena beli antivirus, kena baiki laptop, duit tu kena beli kertas sebab kita kan sambung belajar banyak habis. Nak tunggu duit tu nampak 10,000 punya saving pun tak ada. Tapi bila kita tengok doktor masa tu kan, bestnya doktor gambar dekat klinik tu penuh dengan gambar-gambar pergi overseas dengan anak-anak. Bukan sendiri saja, bawa anak-anak pergi overseas. Sekejap pergi negara ini, negara itu. Kita jururawat, nak simpan 10,000 pun sekejap je nampak. Lepas tu hilang entah ke mana, boleh sampai zero. So kadang-kadang kita buat juga pergi melancong bersama dengan tim kawan-kawan kan. Tapi balik tu poket kosong semula. Bank pun kosong. Start semula saving. Sampai bila kita punya kehidupan macam tu je. Masa tu kalau kita tak kahwin, poket kosong tiba-tiba tak apa. Boleh regenerate balik. Buat part time lebih banyak lagi. Buat overtime shift, ambil shift overtime banyak lagi. Tapi saya fikir jangan tunggu terdesak. Saya pun fikirlah plan B tu dari awal. Lepas tu saya So apa pula kenapa plan B sudah jadi kejayaan seumur hidup anda? Apa yang kamu Lepas tu baru saya dah dapat income part time lebih tinggi daripada full time kan je. Kalau income part time sudah tinggi dari full time, masa tu kita sudah percaya. Maksudnya kita boleh upgrade lifestyle kita kalau kita full swing di another plan B. Manusia tidak boleh terlalu tamak lah je. Kalau sudah jumpa platform yang lebih baik, saya rasa orang lain boleh lagi buat kerja-kerja yang saya pernah buat dulu. Kita upgrade, tunjuk contoh yang kita boleh buat sesuatu yang lain. Contohnya saya jadi jururawat tak semestinya kekal sebagai jururawat seumur hidup. Tak semestinya saya jadi pensyarah kejururawatan seumur hidup. Tapi ilmu saya boleh apply dalam bisnes. Contohnya saya buat BE sekarang. Ilmu yang saya dapat, ilmu cikgu saya, ilmu pensyarah saya tak pernah lupa. Sampai hari Happy Teachers Day kan, ada hari guru. Saya akan ingat kalau tanpa cikgu-cikgu saya, sekolah rendah termasuk sampai kolej kejururawatan, saya tidak akan ada hari ini. Ilmu yang saya dapat sepanjang saya kerja tu saya apply dalam bisnes. So apa yang kamu dapat lepas kamu switch industri dalam BE?
Oh banyak je. Dulu saya tak ada masa untuk bersama dengan anak-anak kan. Kalau saya tengok orang yang sambil jaga anak, Shift ah. mereka sangat letih. Mereka Hmm, sangat hmm, hmm. letih. Night shift tu kalau contoh 3 hari. Bagi tidur 2 hari tu cukup-cukup untuk cover balik sahaja. Kita tak ada masa yang berkualiti untuk anak. Lepas tu saya Oh. nak balik untuk balas jasa ibu bapa saya pun saya berada jauh. Mak di Kelantan, ibu bapa di Kelantan, nenek kesayangan, saudara mara semua tempat jauh-jauh, saya di Pulau Pinang. Nak dapatkan cuti untuk balik pun kita ada roster lah, kita boleh apply awal. Kadang-kadang cuti dibekukan. Dahlah letih untuk terus buat benda lain, nak buat kebajikan yang lebih banyak pun kita tak sempat. Kadang-kadang saya pergi buat kebajikan dekat hospice kan. Dekat hospice saya pergi. Tapi keletihan itu sangat teruk. Sampai saya pergi kerja tu kan, saya drag my body. Jadi drag my body untuk pergi kerja. Kita macam sudah sampai limit maksimum dah. So itu satu pengorbanan lah. Cuma kita ada cara lain lah. Bukan kata tak mau, tak suka jadi jururawat. Tapi ada tempoh masa you kena switch juga. Tapi ilmu tu apply ke business BE. I see. So apa yang you boleh berkongsi dengan kita lah, dari seorang jururawat sampai menjadi seorang BE International punya usahawan. Apa yang kamu dapat sepanjang Saya sangat gembira lah sebab di BE ni kan, dulu saya sangka hanya orang-orang yang kerja hebat sangat, doktor, surgeon, lepas tu businessman besar-besar saja boleh melancong. Di BE saya dapat pelancongan percuma. Kan? Pergi ke Hokkaido dengan kawan-kawan yang ramai. Pergi ke Melbourne dengan kawan-kawan yang ramai. Semuanya free trip, balik poket dah tak kosong macam dulu. Free trip satu, habis? Free trip. Lepas tu kita berjaya, bukan berjaya seorang. Bila kita share ilmu dengan rangkaian, ilmu dengan semua orang kan, sama-sama semua orang boleh buat apa yang kita buat tanpa efek bisnes kita pun. Langsung tak efek bisnes kita. Kalau rangkaian lebih berjaya, kita lebih berjaya. Kalau sideline lebih berjaya, kita juga dapat borrow power. Saya kata, wah, culture apa di BE ni begitu simpelnya kejayaan. Begitu senangnya bisnes ini. Sama-sama harmoni. Orang apa lain kepuasan berjaya, yang paling besar selama melihat ini? Melihat orang lain punya lifestyle upgrade. Tengok downline saya contohnya daripada saya ada seorang suri rumah, daripada kurang keyakinan diri, tak fasih berbahasa Malaysia, tapi bila buat BE kawan-kawan semakin ramai kan. Bahasa improve, confident improve, lifestyle upgrade, suri rumah. Lepas tu makin cantik, makin sehat. Suami sayang, makin sayang. Lepas tu saya ada teacher you kan. Tadi Nikki housewife, lepas tu teacher you tu seorang cikgu. Cikgu pun apabila tengok lifestyle improve, lepas tu ada kemajuan dalam self development. Tidak hanya buat benda yang sama. Contohnya kalau jadi cikgu, macam dulu dia sangka hanya jadi cikgu tu sampai pencen lah kerja dia sebab kerja tetap kan. Tapi bila dia nampak, banyak benda boleh belajar dalam BE. Macam universiti BE ni. Boleh buat FB Live, boleh buat Zoom Live, boleh conduct meeting, boleh train sendiri jadi leader yang baik. Lepas tu keluarga punya lifestyle pun lebih baik, drive kereta yang lebih baik kan. Beli suplemen untuk anak-anak, beli tuition untuk anak-anak, yang cikgu yang baik-baik, one-to-one tuition. Semua lifestyle ini buatkan saya rasa puas hati bila downline saya, rangkaian saya menikmati lifestyle yang lebih baik. Kualiti hidup yang lebih baik. So saya haraplah, kalau saya harap boleh jayakan lebih ramai orang. Ini satu level lebih upgrade lah daripada apa yang Ikling dulu buat lah. Ya. Sebab Selain kita semua ada mentor. Macam Jack dan Xiaomei pun sentiasa berada bersama kami. Sentiasa berada bersama kami. Kerja dalam satu tim lah. Apa yang paling suka ni kan? Kerja dalam satu teamwork .
Teamwork seronok. Macam saya tak tinggal sangat lah. Sama je dengan jururawat. Teamwork. Rupanya dalam BE pun teamwork. Tapi outcome dia lain. Outcome dia Kalau lain. kalau Itu outcome dia penting. lain. Sebab saya pilih platform lain. Kalau saya masih dari dulu, kalau dulu masih lagi jadi pensyarah kejururawatan, saya punya income, okey 5,000, 6,000, susah nak capai 10,000. Saving pun susah mau capai 100,000. Susah. Tak berani nak fikir je, tak berani nak fikir. Saving 100,000. Beli property macam doktor. Doktor selalu share dengan saya. Hey, I bought another property there, here. Oh, then kadang-kadang doktor share dengan kita. You see my new car. Ada nampak doktor cantiknya, BMW doktor. Entahlah bila saya boleh drive. Boleh kalau Sekarang jadi pakai jururawat kereta bila yang nak sama boleh. dengan doktor pula. Sekarang kereta sama dengan doktor. Kalau saya tak ada plan B ya. Kalau Hebat. saya tak ada plan B, oh my god, tak tahulah. Hanya tengok orang lain sajalah. I see. Orang So lain ada untuk mengakhiri wawancara kita ya, apakah nasihat Ikling pada teman-teman yang tengah tengok live ini? Nah, nasihat saya kalau Yeah. kalau boleh biar semua orang ada cara untuk cari plan B di BE International ini. Kerana jangan tunggu terdesak baru kita nak fikir plan B. Bila kita terdesak, kita macam rasa macam sangat gelap direction dia. Sedangkan kalau awal-awal kita dah tengok plan B, di BE International, tak perlu ada modal yang besar, tak ada risiko bankruptcy, tak perlu simpan stok. Lepas tu ada bimbingan upline. Sistem pendidikan di BE International memang sudah terbukti menjayakan ramai orang, tak kira latar belakang, yang tak ada ilmu bisnes pun, tak ada pengalaman bisnes pun mereka boleh buat. So tak kira profession. Contoh, even ada lawyer, ada doktor yang buat bisnes BE di dalam rangkaian saya sendiri. Lepas tu ada engineer, ada pilot, ada suri rumah, air stewardess, ada suri rumah. So ada yang lepasan SPM, yang SPM result sangat rendah, sangat teruk pun sekarang sudah RCCA di BE International. So saya rasa jangan tunggu terdesak lah. 9/10 rezeki itu adalah dari perniagaan. Ini kawan-kawan Malay di Kelantan selalu bagi tahu saya. So mereka sudah fit di otak saya bahawa bisnes ini memang sangat bagus. Tidak kira profession, dari awal berjinak-jinak lah dan dengan berbisnes. Especially pilih platform BE International. Kerana BE International punya bisnes sangat senang, sangat simple. Ada mentor. Hebat. Terima kasih atas perkongsian. Ya, atas perkongsian Ikling. So untuk menamatkan kita hari ini punya wawancara lah. So kita akan ajak lebih ramai lagi yang berlainan latar belakang kan. So ada yang suri rumah, ada yang cikgu, ada yang profesional macam Ikling, ada yang ada yang buat bisnes. So kita akan ajak lebih banyak leader-leader yang telah menjayakan diri di dalam bisnes BE ini, dan semoga semua teman-teman yang dengar tentang wawancara kita boleh dapat satu idea, satu klik. Jangan rasa terlalu kecewa ataupun jangan rasa tak ada harapan masa depan. Di sinilah kita akan bagi anda satu solusi, satu plan B yang boleh menjayakan anda. Okey, sekian saja temu ramah kita hari ini. Thank you, Ikling. Thank you, Jen. Thank you, everyone. Bye. Bye.